Hai, saya Mazuki yang lebih senang dikenali dan dipanggil Abang Ki. Saya adalah penganjur F3 yang mana daripada dulu minat saya adalah seni combat, seni bela diri, seni mempertahankan diri, seni menyerang. Saya memulakan arena saya dalam arena seni bela diri ini daripada saya masih berumur 11 tahun sehingga sekarang. Sekarang ni jarang lah sebab dah umur kan, umur dah banyak. Yalah. Jadi sebagai minat saya yang daripada awal dulu saya bawa kemari di zaman 5, 6, 7 tahun ini untuk saya adakan satu arena yang dinamakan Freestyle Full Contact Fight Championship, di mana dengan lebih singkat dipanggil F3 Championship, iaitu Freestyle Full Contact Fight Championship. Dan sekarang kami gelarkan dia Freestyle Origin Fight Championship, yang mana championship ini boleh masuk di apa tu cakap? Satu arena competition Ya. yang lebih tinggi punya level lah. Semua jenis martial art yang kami invented, yang mana satu undang-undang yang kita pakai yang sekarang ini sedang famous iaitu mixed martial arts. Tapi mixed martial artnya secara berdiri, di ground tidak boleh. Walau macam mana pun dalam arena Freestyle Full Contact Fight Championship ini kita adakan 3 acara, yang mana satu package iaitu boxing, freestyle dan juga mixed martial art full contact, iaitu full rules mixed martial arts. Mungkin di masa-masa hadapan kita akan mendapat sanksi daripada badan induk international yang besar, dan tak lama sangat lagi, sikit lagi yang sedang saya usahakan. Tujuan saya mengadakan event ini adalah untuk mengajak lebih ramai penglibatan anak-anak muda ataupun anak-anak orang yang dah tua, yang dah lama mengamalkan seni bela diri, untuk bersama-sama kami Ya, betul. mencuburi bidang ini dan penglibatan mereka untuk masuk ke dalam event yang kami buat ini. Saya harap semua menyokonglah F3 yang diprogramkan, yang dianjurkan oleh Persatuan Mixed Martial Art Kuala Lumpur, Persatuan Mixed Martial Art Selangor, Persatuan Muay Thai Putrajaya. Jadi ramai di kalangan di luar sana tu, saya amat sangat berharap agar menyokong Freestyle Full Contact Fight Championship. InsyaAllah. Dan saya seterusnya, adik Faiz. Okey. Bolehlah. Kita ada yang seterusnya, kita ada Bai. Saya Bai. Martial art yang saya amalkan sebelum ni adalah silat dan juga boxing. Okay. Dan saya juga founder kepada CFG, Combat Fighting Gym. Kami berada dalam arena F3 hampir 10 tahun. 10 tahun. Kami bergelanggang dalam arena F3. Ini oleh kerana F3 ni jadi pilihan utama kepada CFG oleh sebab kategori freestyle, iaitu kategori yang kita akan bertanding berbeza disiplin. Lain lah. Kita tak main boxing dengan boxing. Kita tak main muay dengan muay. Yelah. Kita jumpa boxer dengan silat, boxer dengan karate. Okay, So faham. kita boleh imply kita punya teknik. Okay, berbeza daripada arena-arena lain. Kalau kita main Buat inovasi sikit lah, kita campur kan. Jadi kat sini tak wujudnya seni saya bagus, Yelah. seni awak tak bagus, tak wujud betul. benda ni. Bagusnya tu pada kita yang mengamalkan. Betul. Jadi hampir 10 tahun lah kami berarena dalam arena freestyle ni. Itu sedikit sebanyak daripada Tentang saya. background semua tu lah. Okey. Sekarang kita nak tanya antara dua lah. Kita tanya siapa yang nak jawab dulu ke apa kan. Kita nak tanya tentang F3 tu sendiri. Macam kita nak tahulah F3 ni kan, apa bezanya F3 ni dengan ada selain punya organisation MMA ni? Antara beza dia tu apa? Sebenarnya F3 ni adalah satu jenama event. Dia bukan organisation.
Okey. Dia bukan persatuan. Mhm. Yang persatuan itu di Malaysia ini diletakkan itu persatuan itu kalau karate dia kena letak persatuan karate. Dia. Kalau mixed martial art mesti diletakkan persatuan mixed martial arts. Tetapi kelainan sedikit dengan persatuan mixed martial art ini kerana di dalam arena mixed martial arts yang mengambil bahagian dalam mixed martial art punya competition, mereka ni kebanyakannya sudah banyak belajar lain-lain undang-undang seni bela diri. Ya, betul. Yang mana setengah-setengahnya sudah belajar silat, boxing dan diserapkan jiu-jitsu di dalamnya, maka jadilah mixed martial art. Ada juga yang karate, taekwondo, serapkan jiu-jitsu, jadilah mixed martial art. Jadi saya melihat dari sudut pandang apa yang laku di sini, apa yang digemari di sini, iaitu masih ramai penggemar-penggemar seni bela diri ini mau melihat, mau belajar ke arah seni yang berdiri, yang tidak bergelut macam membosankan. Sedangkan sekarang ini gelutan-gelutan yang mereka ajar, gelutan-gelutan perkembangan pergerakan semua itu memang menarik. Ya, betul. Ya, sekarang ini tak macam yang mula-mula dulu. Ya. Yang kita lihat jiu-jitsu, kalau itu jiu-jitsu ni hanya minat pada yang orang jiu-jitsu. Tak boleh menumbuk, hanya bergumur macam tu je kan. Yalah. Bergelut-gelut kat bawah tu, bosan lah kan. Berpeluk-peluk apa semua kat bawah tu kan. Tapi pada orang yang minat seni itu, itulah yang seni dia minat. Ya. Itu yang dia suka tengok. Betul. Tapi kalau kita lihat di sudut virality, di sudut minat rakyat Malaysia, manusia seluruh kan, semuanya penggemar Muay Thai, Betul. penggemar karate. Dia lebih suka pada berdiri, penggemar boxing. Pada saya amat gemar pada boxing dengan Muay Thai. Dua tu lah. Tapi sekarang ni dah ke arah mixed martial art lah. Sebab tengoknya mixed martial art itu amat berguna pada dunia sekarang ini. Betul. Terutamanya di kalangan untuk golongan-golongan kaum hawa, especially. Sebab kalau dipelajari memang sangat-sangat berguna. Betul. Kita pun kadang belajar untuk fighting ke MMA Yeah. apa semua ni bukannya untuk kita nak lawan ke apa pun, kadang-kadang kita nak pertahankan diri. Betul. Kadang-kadang kalau untuk kaum hawa ni lagi, kalau dunia sekarang ni dengan ada kena rompak ke, malam ke apa ke, itu gunanya benda-benda macam tu Betul. untuk pertahankan diri kita. Dan F3 juga saya lihat adalah sudut pandangnya di mana ramai pengajar-pengajar boleh menghantar anak-anak muridnya untuk membuktikan bahawasanya seni yang mereka ajar itu berkesan pada dunia, berkesan pada kehidupan seharian. Contohnya taekwondo. Yang kita lihat testingnya memecahkan blok, papan dan dia sparring. Sama dia je. Yelah. What if dia jumpa orang lain? What if dia jumpa seni lain? Si penjahat tu seni lain. Dia tak boleh. Mungkin Kedulah dia. lain cara dia. Betul. So freestyle, full contact fight adalah memang tapak yang sesuai lah. Tapi itu bukan bertujuan untuk menggalakkan orang bergaduh. Bukan. Ya. Dia hanya membuktikan bahawasanya seni yang dia ajar itu betul. Contohnya, kalau orang tu dia ajar sepak cara karate, dia ajar sepak cara Muay Thai, dia ajar sepak cara silat, apakah keberkesanannya di atas ring, bukan di sepaknya orang di bawah tu. Ya, betul. Sebab orang dalam ring tu dia dah bersedia. Dia tahu macam mana nak melepasnya, Ready macam to mana fight. menahannya. So kekuatan dia apply dalam ring itu kita boleh lihat. Betul. Kan? Ni tak ada. Nampaknya sepak bagus. Buang bagus. Apa ni, pertahankan diri bagus. Tapi bila naik atas ring, tak sampai 2 saat. Habis. Dia membuktikan di sini, kena repair, kena baiki. Betul. Begitulah ceritanya. Bukan kita, sebab semua ni bela diri adalah bagus. It's just apply dia tu macam mana. Cara training dia. Yang saya dapat tahu di negeri Siam, pesilat-pesilat dia sekarang sudah mula berlatihan seperti orang-orang Muay Thai. Bukan cara silat lagi dah. Sebab it's a sport. Yelah. Ada juga orang silat bagi pendapat, oh tak boleh orang silat tak boleh bertanding main di benda lain. dalam arena ini dengan seni lain, takut nanti mati orang. Habis tu seni lain tak mati ke orang? Mati Sama juga. je. Tapi kita ada undang-undang. Betul. Kita ada pengadil, kita ada semua yang dilatih. Cukup. Sebelum berlawan tu kita ada medical yang cukup. Betul. Kalau tak cukup, tak boleh lawan.
Kita ada rules dia, undang-undang. Betul. Kita dah invented kan F3 punya undang-undang. Sering juga saya ada mengadakan kursus, tapi tak banyak sebab peluang-peluang untuk menjadi pengadil tu tak banyak kan. Begitulah ceritanya. Okay. Macam Bai ada nak tambah poin-poin sikit tak? Ataupun ada? Tak ada Okay, so kita pergi next topik punya untuk bincang. Macam katalah if saya ni memang tak tahu apa-apalah tentang fighting ke MMA, saya tak tahu apa-apa kan. Contohlah saya ni orang luar, kita boleh tahu tak kita tentang event tu sendiri, format event tu macam mana masuk ke, macam mana bermulanya untuk event tu. Kalau event untuk MMA ni. Selalunya bila ada saja satu pertandingan, kami akan war-warkan melalui Facebook, Instagram, yang mana kita akan postkan untuk daftarnya melalui Google Register. Kat situ kita akan announce. Dan ramai juga yang peserta-peserta yang bertanya bila dia calling saya, dia tanya, boleh tak orang yang tak pernah lawan nak lawan? Saya tanya dia balik, dia training kat mana? Siapa cikgunya? Preparationnya. Apa yang kena bawa, apa yang tak kena bawa. So kita ajar jugalah semua tu untuk dia masuk. Sebab kita tahu, kita jaga jugalah. Yang nak mati, nak patah tu semua tu bukan kerja kita. Ya. Kan? Benda nak jadi ke? Benda nak jadi, orang main bola pun boleh mati. Betul. Atas padang. Orang berjalan kaki pun kadang-kadang boleh mati. Tapi ni apatah lagi kita dah prepare. Betul. Benda macam tu. So tak susah. Orang yang tak pandai pun, kalau tak pandai langsung nak masuk untuk street fighter sangat, training tidak, saya pun tak benarkan. Tak boleh. Untuk apa dia nak masuk? Cari sakit je. Yelah, cari nahas orang kata. Cari penyakit. Okay, Bai ada nak tambah? Untuk dalam F3 event format. sekarang ni tak begitu banyak yang mengenengahkan amatur-amatur fighter. Fighter baru nak bertapak. Beginner gitu kan. Macam tadi soalan kata contohnya seorang baru nak tahu sebagainya. Jadi F3 ni adalah basic platform awal untuk kamu mencuba. Jadi kamu tak ada masalah daripada kamu ni aliran mana Yalah. nak mencari sudut yang tepat untuk kamu nak mencuba. Faham maksud saya? Faham. So you just jump through to F3, you dah boleh main dalam kategori freestyle. Tak kira lah you bawa apa aliran. Yalah. Selagi ada undang-undang yang ditetapkan. Itu saja yang saya nak tambah. Okay, kita ada next topik punya kita nak tanya dekat Bai dengan Broki lah. Kita nak tanya apa dalam F3 ni sendiri kan, kita kadang ada yang tahu, ada yang silat, ada yang karate lah apa semua tu kan. Kita nak tahu apa yang bezakan dalam F3 ni dengan tentang semua benda tu tadi. Bersilat ke, karate ke, semua tu. Baik. Bai boleh jawab kan? Baik. Dalam F3 ni main dia adalah freestyle. Okay. Freestyle ni bermaksud gabungan daripada disiplin yang berbeza. Okey. Dia tidak fokus kepada contoh boxing dengan boxing tak. Boxing boleh jumpa dengan silat. Karate boleh jumpa dengan Muay Thai. Itu yang kita panggil freestyle. Masing-masing bermain dalam disiplin masing-masing. Okey. Perbezaan freestyle pula dengan MMA, dalam perundangan dia, MMA ada ground. Freestyle stand fight, tak ada ground. Tetapi ada submission. Faham. Faham. MMA daripada berdiri dibawa ke bawah dan berlaku kuncian di bawah. Dia. Freestyle tidak. Kuncian itu berlaku di atas. Dan apabila fighter tu turun 3-pointer, game tu akan dibuka. Lock tu ref akan buka, akan break. I see. Dia tak akan berlaku serangan bawah. Faham. Dan dalam rule freestyle ni, kenapa dia bersesuaian dengan semua seni bela diri? Sebab dia boleh strike ikut semua bahagian. Dia boleh guna siku, dia boleh guna tumpukan, dia boleh guna lutut, dia boleh menyepak. Dan dia boleh kunci atau selak. Dan dia ada throwing.
Faham. Yang dia tak ada cuma ground. Oh, yelah. Ground tadi kita cakap. Yang tu tak ada. Itu yang dinamakan freestyle. Dan dia amat bersesuaian untuk pesilat, karate, semua. Amat bersesuaian. Dalam erti kata lain, combat lah. Oh, Semua jenis combat sesuai untuk kita mainkan. I see. Senang cerita biar saya tambah dekat sini bila apa yang Bai ceritakan tu mana berdiri. That is why tadi Abang Ki cakap freestyle adalah MMA standing rules. Standing rules tu maknanya kalau orang silat, dia kata dia soalan dia ditanyakan ada soalannya, ada undang-undang silat tak dalam tu? Sebenarnya apa undang-undang silat tu? Kan? Kalau betul-betul perlawanan silat, dia tak boleh tumbuk muka. Dia lah. Dia cuma di badan, kekunci, selak, jatuhkan, dan yang lain tu semua ada dalam freestyle. Cuma dalam freestyle tu ada tumbuk muka, ada siku muka. Dalam silat tak boleh. Di situ. Perbezaan dia lah kat situ. Tapi kalau ikutkan sekarang, kalau kita bawa ke dunia luar, apakah tumbukan itu tidak ada di muka? Pastinya ada. Yelah, betul. Kan? So, kalau kita berpegang pada undang-undang di situ yang tak boleh tumbuk di muka dan kita tidak praktikkan benda ni, maksudnya bukannya nak tumbuk muka sangat, nak lepas daripada tumbuk muka tu macam mana? Ya, betul. Kan? Untuk ngelak daripada benda tu. Untuk menerima serangan itu macam mana? So dalam freestyle ni dia applykan benda tu. Oh. Bukan yang kita pandang orang tumbuk tu. Yelah, betul lah. Kita pandang orang yang mengelak tu. Macam mana nak buangnya tu. Sebab di luar, the real life, you must be having that. Betul tak? Betul. Begitu juga karate, ada setengah karate, ada setengah taekwondo. Tak ada pegang. Tak boleh. But what if ada pegang? Yang kita pandang adalah sudut bila orang pegang macam mana nak buat. Yelah. Tak tahu orang nak datang, kita tak payah pegang, kita nak lawan macam mana? Ya. Sudut contohnya. Yelah, betul. Muay Thai. Muay Thai dia ada semua. Almost Muay Thai ni seakan-akan sama dah freestyle-nya. Cuma dia tak ada headlock. Oh. Dia tak ada armbar. Tapi jarang lah orang boleh buat secara berdirinya. Kalau orang tahu undang-undang, benda tu tak boleh lepas, dia jatuh aja di badan dia. Yelah. Kita dah stop dah perlawanan. As easy as that. Betul. Cuma nak tahu cara macam mana nak jatuhkan badan. Itu yang perlu dibelajarkan. Sebab F3 ni sebenarnya membawa ke arah full MMA. Kalau kita lihat di luar sana tu, dalam arena-arena antarabangsa sekarang ni, yang famous sekarang ni adalah MMA. Pergi mana-mana pun, kalau dekat office kan, event apa? MMA je. Orang tanya MMA. Muay Thai pun ada orang tanya. Tapi yang berjana keuangan yang besar, dua je. MMA dan boxing. Kalau Faiz tengok sendiri pun, pertandingan-pertandingan mana-mana pun, apa duit yang besar? Yelah, dua tu. MMA, boxing. Betul. Muay Thai tak ada yang besar sangat, ada lah. Sekarang ni YFC dah buat. One FC ada dah buat. Bila kita lihat adik Jojo kita menerima berapa setahun. Kan. So sekarang ni, kerana mereka ni sponsor cukup. Saya pun kalau sponsor cukup, saya boleh bagi macam tu. Bukan tak boleh. Berapa dia orang nak. Kan. Macam tu lah. Sekarang kita sponsor tak cukup. Orang Malaysia, cara dia orang sponsor pun kadang-kadang tu, sepatutnya sponsor ni kalau kita lihat melalui mileage, sudut pandangnya, berapa ramai orang tengok, so untuk menarik larisnya barang dia tu, baik segi pelancongannya, produknya kan. Betul. Kita nak crowd. Tapi sudut pandang orang sini, tak boleh, ganas lah, inilah kan. Kita tak peduli tu semua. Sedangkan dia sebelah Siam sana tu, tuala wanita tu sponsor Muay Thai. Ya, betul. Apa kena-mengena tuala wanita dengan sponsor Muay Thai kan. Tapi oleh kerana Muay Thai tu dah crowd dia tu marvelous, you know lah what happened. Betul. Yang penting diketahui kan. Betul. Dia kadang-kadang bukan jenama yang ni pun tak ada masalah untuk sponsor, untuk event-event fighting, MMA ke Muay Thai ke, tak ada masalah.
Dia jadi isu sebab benda tu je sekarang ni. So saya harap selepas daripada podcast kita ni, ramailah sponsor-sponsor yang nampak betapa bagusnya event masyarakat ni. Tak semestinya F3 lah. Opportunity, peluang kat sini. Yes. Okay, untuk next topic pula kita nak tanya tentang Muay Thai ni. Kita MMA ataupun freestyle ni, kita nak tahu kiraan macam kiraan markah tu macam mana? Kiraan markah kalau kita main kan dalam atas gelanggang ke semua, kiraan markah tu macam mana? Baik, kalau dalam freestyle ni, dia hampir sama dengan boxing, hampir sama dengan Muay Thai. Tumbukan daripada 1 poin ke 3 poin. Okey, sepakan, throwing dan juga jatuhan. Lock. Okey. Dia melalui, kalau tumbukan ni, strike ni 1 hingga 3 poin. 1 hingga 3. Dia tak semestinya tumbukan kena kat muka tu dia 3 poin. Dia lah tak semestinya. Kalau dia setakat touch saja kat muka tu mungkin 1 poin. Jadi dia mesti ada nampak relevan dia. Dia mesti ada nampak agresif dia datang. Baru dia total, baru dia dapat 3 poin. Oh, dapat 3 Kemudian ada juga penolakan poin. Sekiranya seorang fighter atau boxer tu kena count atau kena medic, dia ada penolakan markah. Oh. Okey, dan contohnya katakan di antara kita you kena count. Okey. So dekat situ 3 poin. Tolak. Dan dalam masa yang sama, dalam round yang sama, Bai pula kena medic. Tolak lah kat sana. Tolak. Point. Dapat Faham. Itu secara simple. Dan dalam masa 10 saat terakhir, contohnya, you dapat knockout Bai. Mata terbalik pula. Dia lah, putar balik macam tu lah. Okay. Dan yang lain hampir sama, dalam pusingan yang sama, berlaku 3 kali count, game tu akan diberhentikan. Jadi dia tak ada beza banyak lah dengan Muay Thai ataupun lebih kurang ya actually. Lebih kurang. Kiraan markah yang paling major sekali dia nampak adalah aggressive attack. Agresif dan perlawanan itu dikawal oleh siapa? Faham? Aggressive attack tu memang kira kalau macam kita dah punch kuat tu, dah dekat memang kena laju tu 3 lah. Kalau just ada pergi, efek, ada efek. Kalau setakat lah. kena ada okay. efek. Oh, faham. So kalau setakat kita nak punch tu kena touch je. Satu je lah. Dia macam ni, very simple. Ring tu petak. Bila ring tu petak, akan ada 4 orang judge. 1 ref. Faham. Okay? Daripada 4 sudut tu, akan ada blank spot. Oh, setiap orang tu akan nampak dia punya sisi dia kat mana. Yeah. Tak semua nampak lah. Tak semua nampak. Tak keempat-empat judge tu akan nampak clean shot. Faham. Walaupun ianya clean shot. Iyalah. Jadi mungkin 2 akan nampak clean shot, 2 tak nampak. Jadi akhirnya nanti keputusan judge ni tadi akan dihimpunkan dan diberi kepada ketua judge untuk disatukan kiraan markah tu. Baru kita boleh nobat boxer mana atau fighter mana menang. Sama je macam yang lain. So mungkin daripada sudut saya nampak clear shot, tapi daripada sudut Mr. Mazuki nampak miss shot. Oh, yelah. Lain-lain tapi daripada sudut you nampak aggressive shot. Aggressive shot. Kan? Daripada cameraman nampak buntut. Barai. Macam mana nak kira tu kan? So dia akan ada penambahan dan penolakan markah. Kemudian kalau foul ada tolak. Kan? Bezanya antara amatur dengan pro pula. Amatur ni bila berlaku aja pendarahan tanpa henti, kita stop the game. Kalau macam pro, bengkak pun dia masih boleh main. Faham. Amatur ni tidak. Kita jaga keselamatan fighter itu untuk dia bermain untuk jangka masa panjang. Kita tak mau dia main hari ini sahaja. Faham. So kita ada judge, kita ada ref yang dah ditauliakan untuk memberi manat, beri markah. InsyaAllah tak ada masalah. Okey.
So tadi saya ada dengar pasal ada pro amatur semua tu kan. Kita tak tahu kalau dalam F3 ni kalau dia buat anjur ke event ke apa tu yang tu MMA Muay Thai ni, dia ada berapa, dia macam mana dia kira kategori tu, setiap kategori tu dia kira macam mana? Ciri-ciri dalam kategori tu. Dia dalam F3 ni, Faiz, kita tak ada dah Muay Thai ke karate ke silat ke, tak ada. Semua standing rules, semua seni bela diri yang standing rules, kita categorizekan dia dalam freestyle. Sebab kita pakai undang-undang freestyle je. Yelah macam tadi kan. Cuma kita mungkin akan announcekan kalau Faiz yang lawan. Faiz di sudut merah adalah Faiz Dragon Flyers. Basicnya Muay Thai, basicnya silat. Mungkin kita akan announce tu. Maknanya lahirnya peninju ini adalah basicnya daripada seni ini. Seni ni betul. Dan sekarang ni jarang dah fighter-fighter yang bangga diri dengan hanya Muay Thai. Tak ada. Kan? Tak ada. Dia pastinya ada 2-3 seni yang dia belajar. Walaupun dia masuk dalam Muay Thai, dia tahu. Sebab dulu mana ada side kick dalam Muay Thai, spinning kick Muay Thai tak ada. Sekarang spinning kick, side kick, back kick, semua ada dah. Kalau pandang sudut dulu, mana ada Muay Thai tu, tak ada. Sekarang macam-macam, menarik lagi. Cuma jalan kau kira macam berat apa semua tu macam mana? Berat kena samalah, at least dia ada kredit sikit, 500 gram. Kalau dipersetujui 2 kilo pun jadi. Walaupun lawan tu lebih 2 kilo, kita ni kurang 2 kilo pada dia. Dia ada kategori apa ramai. Kalau dia berat dia yang tak sama tu, berat banyak. Catch weight. Itu ada kategori tu, catch weight ni. Faiz lawan Abangki 70, Faiz 100. Lawan. Dia ada fight tu. I see. Yang kita dalam F3 ikut kategori-kategori tu. Macam itulah ceritanya. Okay. So, kat dulu ke? Sambung. Nak dengan orang? Tak, sambung itu. Nanti tak ada. Okay. Kita sekejap lagi saya tanya. Apa dia? Yang ni. Satu lagi soalan. Ini mesti orang nak tahu ni. Ni last soalan sebelum tukar. Alright. Okay. Kita sambung soalan topik seterusnya. Oh, muka saya tak payah orang tengok. Saya dah memang handsome. Nampak blok ni. Nampak. Pusing. Oh ni. Nampak? Okay. Seperti muka Broki nampak? Nampak. Handsome lah tu. Tu dia. Tak payah nampak, malu lah pula. Okay. Soalan ni ramai nak tahu Faiz. Tanya soalan Preparation ikut yang aku bagi dah turutan tu. Preparation lah. Okay. 1, 2, 3. Okay. Kita sambung lagi. Next topic kita nak bincang. Kita nak tahu preparation before fighting. Apa preparation ni biasa kalau fighter akan buat semua? Boleh? Baik ke ataupun Broki yang kita buat? Abangki dah banyak cakap. Bagi abang. Abah. Baiklah. Saya orang yang malu, dia suruh saya cakap. Baik, persiapan setiap fighter ataupun boxer daripada segi latihan, fizikal, fitness. Okey. Selalunya fighter ni kita boleh kategorikan dia atau kita akan kategorikan dia sebagai full time athlete, hobby athlete. Full time fighter dan hobby fighter. Kalau hobby fighter ni, dia training biasanya 4 jam satu hari, 3 kali seminggu. Okay. Tapi kalau full time fighter, dia mesti ada 8 jam, Kerja dia 6 hari seminggu. Bermaksud persiapan yang lebih rapi. Jelah. Sebab Full dia time. ready to fight. Dia
Dia cari duit dengan tu. Okay. So dekat Malaysia ramai yang kerja macam dia. ni. Ramai. Sekiranya betul pembawakan dia tak perlu bekerja. Kerja dia bertarung aja, lawan aja. Fighting je. Satu event ke satu event, satu event ke satu event. Jadi untuk dia melaksanakan benda ni, tugasan dia ni, minat dia ni, keinginan dia, dia harus ada 8 hours per day training. Kenapa 8 jam? Sebab sebagai seorang atlet, sebagai seorang fighter, dia perlukan angin yang cukup. Dia Stamina. perlukan Stamina. teknik yang cukup. Dia perlukan rehat yang cukup. So kalau kita nak bercerita tentang preparation ni, terlalu banyak lah. Terlalu banyak lah. Tapi basic dia macam basicnya tu lah. itulah Physical dia. basic That dia. mean mental, physical. Physical. Okay, Betul. fitnessnya, tekniknya. Okay, bila teknik pun ada banyak lah. Yelah. Yang kunciannya. Pokok pangkalnya kita sebagai atlet combat, apabila kita menyertai satu-satu game tu, kita kena tahu rules dia. Ya. Kita kena tahu arena mana kita main. Jadi mudah untuk kita buat persiapan. Ini kebanyakannya nak main just masuk aja. Masuk. Rules tak tahu. Hari nak lawan tu baru. Jadi benda ni tertakluk kepada pengurusan dia orang lah. Yelah. Sama ada coach dia atau individu itu sendiri. Siapa yang train dia Kan? semua tu. Dia kena ambil tahu lah. Kalau nak main dalam arena F3 ni main dia apa? Freestyle. Okey, dapatkan dulu rules dia. Ya, betul. Kemudian buat persiapan. Jangan shock sendiri. Betul. Dia dah rasa seronok tengok orang main, dia pun nak main juga. Main masuk je. Betul. Okay. Sebab MMA itu bersifat dia lain. Betul. Boxing itu bersifat dia lain. Ya. So dia ada undang-undang, dia ada rules dia. Bezanya dalam F3 ni, freestyle ni semua gabung. disiplin tu boleh main. Ya. Jadi persiapan itu lebih terperinci. Okay, sebab dia ada tumbuk, dia ada sepak, dia ada kunci, dia ada siku, dia ada lutut. So semua ni perlukan latihan. I see. Dan semua ini perlukan teknik yang betul. You tumbuk, semua orang boleh tumbuk, betul? Betul. Tapi kita tumbuk orang, kita sakit tangan. Bukan orang tu yang rasa sakit, kita yang sakit. So masalah dia tu datang daripada mana? Teknik yang salah. Teknik yang kurang tepat. Betul. Nah, ini macam tu. Alright. Okay. So, nak cut dulu ke? Apa yang ibu bapa ni? Okay, kita next topik Alright, kita ke soalan yang ni soalan biasalah kalau kadang-kadang parents nak tanya ke apa kan. Kadang-kadang untuk yang parents nak hantar anak-anak dia orang ni. Apa cadangan dia untuk scene ni? Parent nak hantar tu bergantung pada umur yang berapa. Kadang-kadang pada Abang Ki, pernah lah parent menelpon. Ada tak yang umur pertandingan bawah 12 tahun? Abang cakap ada. Tapi freestyle ni, F3 ni, glove dia semua 4 ounce dengan 8 ounce je. Dan dia adalah jari. Macam MMA glove. Yelah. Kadang-kadang tu, kalau bawah 12 tahun tu, Abang Ki rasa tak berapa sesuai lah. Belum prefer lagi. Ya. Kalau pakai glove biasa untuk fight freestyle atau MMA, dah pecah generasi lah macam cakap. Sebab yang pakai full glove ni adalah boxing dengan Muay Thai. Sekarang Muay Thai pun pakai banyak Muay Thai sekarang pakai MMA glove dah. Yelah. Tak pakai boxing glove dah. Gitu. So my opinion lah, kalau bawah 12 tahun tu bolehlah kita masukkan kategori Muay Thai yang pakai glove kecil. Sebab apa, kadang-kadang ada setengah-setengah penganjur tu budak bawah umur pakai glove orang tua ni kan, kadang-kadang nak angkat glove pun tak larat. Itu dia gelap lah, kita di kelakar kan. Nampak memang kelakar lah. Ada Kecil. jugalah. Tapi ada juga yang prepare glove kecil. Kan tak ada. Itulah. So yang lebih dewasa tu, yang lebih dewasa pada 12 tahun tu, 14, 18, hingga 18 tahun tu, pada saya tak ada masalah. Kadang-kadang mak ayah ada telefon. Adalah yang seorang dua lah mak ayah telefon. Jadi secure. Kita memang ada 2. 3 semua. 1 amatur, 1 semi pro, 1 pro. Yang pro ni pasti kita akan bayar duit kemenangan dan kalah.
Yang semi pro dengan amatur kita tak bayar. Kita hanya akan bagi medal dan sijil. Dan pada mereka yang lawan semi pro dengan amatur ni, bila dia nak lawan je, ada setengah yang bagi pendapat dan minta, boleh tak kalau kita tak pakai, apa dia cakap, tak pakai guard, tak pakai alat pelindung, dengan watch yang betulnya apa tu, going guard, safety punya equipment. Safety equipment tu dia panggil apa, aku lupa dah pula. Apa dia, elbow guard, shin guard, semua guard lah. Semua guard lah. Dia kata dia tak nak pakai. So abang cakap lah kat dia, boleh main, tapi still consider as amateur. Tapi kau kena tanyalah lawan kau. Kalau lawan kau nak okay with that, so fight for it. Because kita sentiasa dari segi keselamatan ni, kita ada referee, kita ada judge, especially referee di atas ring lah. Kalau nampak melampau tu kita akan stop fight macam mana pun. Jadi yang sebaiknya kalau yang baru-baru tu, baiklah pakai. Maaf saya potong Ni belakang ni nampak tak? Okay. Ni freestyle antara silat dan muay. Oh. Okay. Dan mereka pakai alat pelindung, shin guard, elbow guard. Ni boleh nampak Okay. Pesilat dengan cara pesilat, nak muay dengan cara nak muay. Ni dalam rule freestyle. Gabungan dua ni. Yang ini dalam jelas. freestyle. Pesilat dengan pakaian dia, Muay Thai dengan pakaian dia sendiri. dengan cara dia. Dengan Kalau cara karate dengan karatenya. So, I see. you present you punya art. Ni uniknya dalam F3. Okay. Dalam balik pada soalan tadi yang pernah Pak Air tanya tadi kan, apakah persiapan sebelum tanding tu? Yang Bai cakap tadi tu persiapannya untuk bertanding, untuk menyertai pertandingan. Tapi untuk dia tak tangan. Yang satu lagi tu untuk nak bertanding. Untuk nak bertanding. Maka orang yang nak bertanding tu kenalah bawa baldinya sendiri. Mouth guardnya sendiri. Sebab itu benda-benda hygiene dia kena pakai sendirilah. Growing guardnya sendiri. Banyak yang tanya call saya, bang benda tu disediakan tak? Kata tak ada lah. Benda-benda tu itu sebab dia tak pernah join. Tapi dia nak fight. But it's good lah, because dia nak fight di ring, bukan dia nak fight merata-rata. Betul. So kita jawab lah cara betul lah. You kena belilah growing guard, you kena beli mouth guard. Yang lain kita sediakan. Alright. So sekarang ni kita ada tetamu undangan yang lain. Kita ada seorang lagi, kita punya tetamu undangan. Boleh perkenalkan diri? Okay, nama saya Abang Syamil. Saya nak terangkan terus ke apa? Boleh terangkan pasal background ke? Saya pasal juga adalah seorang peninju. So banyak kali jugalah saya masuk event under F3 ni sendiri. Saya boxer dan saya juga adalah salah seorang sponsor lah untuk event F3 ni sendiri. Okay. Saya sponsor untuk bahagian ring. Jadi untuk ring setup bahagian F3, yang pasang, yang buat, saya buat benda tu from scratch. Jadi untuk semua event F3 memang menggunakan ring yang saya sponsor ni lah. Okay, jadi kalau ada sesiapa yang minat nak buat ring ke, ataupun nak tempah custom ring, nak sewa ring sendiri, boleh hubungi saya ataupun Abang Ki. Alright. Okay. Dia simple macam tu. Mel, pandangan Mel tentang nak buat F3 ni kan, abang duk fikir-fikir juga macam mana kita nak kuatkan boxing dalam F3 ni. Sebab boxing ni kalau dalam MMA, dia main peranan penting. Sangat penting. Melebihi daripada sepak. Dia sangat penting. Sebab actually the king of the fight adalah boxing. Buah yang paling utama dalam seni bela diri adalah penumbuk. So boxing adalah nombor satu. Macam mana pun, kalau boleh kita lihat lah mana-mana pertandingan yang kita tengok dalam MMA ke, UFC ke, MFC ke, apa benda ke, kebanyakannya KO adalah daripada tumbukan. Jarang. Kalau 10 tu 7 mesti penumbuk.
Faham. Pak Ain boleh tengok sendiri benda tu. Kan? Yalah, biasa kalau kita tengok kalau dalam salah satu fight pun memang penumbuk tu lah banyak yang kena. So that is why Abang Ki sangat-sangat galakkan orang boxing ni Main. ceburilah MMA. Dia tak banyak dah tu jauh tu. Dia cuma perkuatkan kemahiran mereka di dalam jiu-jitsu. Dia tahu tu dengan combination with boxing. Banyak dah yang ternama-ternama ni di dunia ni. Banyakkannya adalah boxing. Dengan wrestling. Either boxing wrestling, boxing jiu-jitsu. Dia combine je jadi MMA, memang akan pergi on the top. I see. Dan banyak jugalah peninju Malaysia yang daripada boxing tu. Contohnya Fendi Kalai, Eddie Kalai, yang memang penggemar boxing lah. Memang dia pun ahli boxing, asalnya boxing. Asal Jangan marah ya Fendi, Eddie. Sebut nama. Macam mana? Cuba bagi cadangan sikit. Macam mana? Sebab bagi saya lah, boxer ni betul, MMA punya guy ni selalunya dia mesti macam Abang Ki cakap, dia mesti ada dua base. Satu base standing dia, satu lagi base dia dekat ground lah. Sama ada dia datang kickboxer ke, lepas tu dia campuran jiu-jitsu, atau abang kejap boxing campur dengan wrestler. Okay, cuma boxing ni nak pergi ke arah MMA tu, sebenarnya ramai boxer ni mungkin dia tak tahu jalan sangat. Dia tak ada pendedahan untuk kat mana dia nak belajar MMA. Ataupun dia tak ada reason. Okay, kalau aku start join MMA, apa aku dapat? Apa benefit dia? Ataupun mungkin juga bagi saya lah, mungkin dia takut dengan injury. Sebab boxing ni kita dah biasa striking, tapi bila masuk MMA, kita takut dengan injury dekat joint. For me, I don't see so. Dia nampak injury. Sebab boxing semua injury dari MMA. Mungkin dia tak sedar tentang sebenarnya boxing lagi damaging daripada MMA. Dia tak ada awareness. Boxing lagi damage daripada MMA. Sebab concussion MMA kalau tergetak ke terikat ke terseliuh ke boleh tepuk. Boxing nak tepuk apa? Dah KO je. Tidur terus. That is why. Macam itulah. Itu pendapat ni lah kan Syamil sendiri. Untuk orang Abang Ki cuba sekarang ni, cuba hari tu dah almost dapat daripada sanction from WBC. Yang mana WBC ada semua boxing, Muay Thai, MMA. Tapi adalah sedikit halangan-halangan tu. Tak apa, kita akan dapatkan lagi. Tahun ni insyaAllah dapat. Yelah macam Abang Ki cerita tahun lepas lah, like siapa yang bagus-bagus berlawan dekat F3 ni, Abang Ki akan ajak dia untuk dapat fight yang dapat sanctioning daripada WBC. Itu yang patut fighter kena tunggu. Kita bukan hanya untuk mendapatkan WBC, kita akan dapat daripada Brave. Kita akan dapat daripada Dragon International, China, Muay Thai. Semua tu dapat. Abang ni panggil semua, tapi abang tak larat dah. Abang dah berumur dah sekarang ni. Nak berjalan sana sini kan. Kalau boleh, abang kalau boleh cari kandidat-kandidat yang boleh follow abang tu, yang mahir pula bermain dalam seni ni, dia yang pergi. Dia yang wakil. F3 ni lama pun boleh dapat kat dia pun. Alright. So apa cadangan-cadangannya? Untuk apa cadangan tak apa tu? Untuk banyakkan lagi boxing. Banyakkan orang boxing masuk dalam F3 ni. Pada saya boxing ni sebenarnya banyak betul. Apa yang dia orang pandang sebenarnya untuk menarik orang boxing masuk? Mungkin kena lagi banyak marketing, ataupun kadang-kadang dia orang ni dia tak tahu F3 ni bila. Tiba-tiba dia dah join event lain. Ataupun tiba-tiba dia dah prepare terlepas daripada F3 ni. Itu nombor satu lah saya nampak. Nombor tu sambungnya tadi. Satu, dua, tiga. Okey, jadi menjawab soalan Abang Ki jadilah tentang macam ni kita nak panggil lagi banyak boxer. Okey, sebenarnya saya tengok F3 ni sendiri banyak fight dia dalam 40, kadang-kadang 50. Tapi ada certain event 20, 30 lah. Dan sebenarnya daripada separuh tu boleh boxer saja. Contoh kalau bawa 30, mungkin 15 boxing saja. Cuma boxing ni dia banyak permintaan, banyak juga apa dia punya, kita panggil supply dia juga sebab ramai yang minat. Cuma nak kena pilih ataupun bezakan. Sebab saya tengok lah banyak boxer-boxer sekarang adalah independent boxer yang datang belajar dekat YouTube. So kualiti dia mungkin kurang sikit lah kalau bawa masuk F3 berbanding dengan boxer yang
Memang well dah trained lama. punya. But certain boxer ni saya tengok dekat Malaysia, beza dia dengan Muay Thai ataupun MMA lah. Ni pendapat saya sendiri sebagai boxer. Dia orang fight tak banyak sangat dalam setahun. Macam Muay Thai kadang-kadang tengok setiap bulan dia orang fight. Ataupun dia fight tu 6 kali macam tu lah. Boxer mungkin 2 kali, 3 kali setahun. Dan mungkin ada certain event dia ambil F3, certain event dia ambil event lain. Jadi dekat situ yang saya tengok mungkin pool of boxer tu jadi berkurang sikit. Dan kadang-kadang 5 fight dah bersara. Beza dengan fighter-fighter Muay Thai dan sebagainya. Itu pendapat saya lah setakat saya tengok. Saya pun baru lagi. Saya tak tahu benda ni logik ataupun tak apa pendapat bang. Ada dua benda dalam fighter ni. Satu, dia cari glory. They bring crowd and they make money. Satu. Yang kedua ni berterusan cari duit kot tu. You fight, you dapat duit. You fight, you dapat duit. You fight, you dapat duit. Itu tak lama. Yelah. Dia tak ke mana pun. Tapi yang abang sedang create sekarang ni, sedang duduk asahkan semua fighter-fighter sekarang ni, biar dia orang dapat call crowd untuk meminati mereka. Kenapa begitu? Bila kamu dah ada crowd, sebab program-program sebegini bergantung kepada penaja, bergantung kepada pembelian tiket. Faham? Bila keadaan begitu, siapa nak tengok kamu kalau kamu tak famous? Betul, saya setuju 100% dengan Baki. Ya, betul lah tu. So daripada situ jangan harapkan okay, aku fight ni berapa kau nak bayar. Show us. Show the crowd. Show the people. Show the public. Daripada public itulah penaja akan lihat kamu. So sekarang ni, kalau F3 meningkat, F3 crowd ramai. Siapa yang tengok F3? Termasuklah penaja-penaja tadi. Yelah. So mereka akan lihat kamu. Mereka akan pandang kamu. F3 naik, kamu naik. Kamu dah naik, duit siapa yang dapat? Kalau dah sponsor cari kamu, dia sponsor kamu, duit kamu lah yang dapat. Kamu dapat sendiri-sendiri lah. It's the same thing. Jangan sekarang tanya. Sebab abang pernah tanya setengah peninju. Jangan marah ya yang mana yang pernah abang tanya tu. Bila kamu tanya, aku fight ni berapa nak bayar? So abang pulangkan balik pertanyaan tu. Kamu fight ni berapa ramai crowd yang kamu bawa? Dia kata mana boleh peninju nak pedulikan crowd lagi, nak pedulikan nak jual tiket lagi. Macam mana pula dengan Abang Ki? Yelah. Abang Ki nak tengok juga sesuatu Abang Ki nak bawa tu, adakah dia laku atau tak laku. Betul. Kan? So kalau dia tak laku, abang cuba lakukan dia. Dah ramai pun yang jenis-jenis dah laku, tak pandai F3 dah. Tinggal macam tu je Kan nanti. tu juga. Tak join lah. Kalau orang setengah-setengah cakap abang ni kedekut lah apalah, memang abang kedekut. Abang kedekut pada tempatnya. Bukan semua abang kedekut. Yes. Gitu. Ingat, one thing for sure, you spend lah sebanyak-banyaknya yang you perlu spend seandainya benda itu bermanfaat. Yes. Tapi berjimatlah 1 sen pun seandainya benda tu tak berfaedah. Yes. Itu yang sebaik-baiknya. So, pull the crowd to yourself, make yourself famous. You have the glory, money will follow you. Yeah. For sure. Saya setuju 100% dengan apa Abang Ki cakap tu. Alright, Syamil, kita nak tanya. Kita tahu Syamil seorang yang main masuk tournament fighting boxing kan. Okay. Kita nak tahu tentang sejarah Syamil sendiri. Berapa kali ke menang ke? Selalu masuk ke kerap ke? Boleh. Jadi saya secara jujurnya saya punya career lah sebagai boxer ni sendiri memula dekat event Abang Ki lah, dekat F3 daripada first fight saya. Saya ingat lagi masa tu saya memang masuk independent, tak berapa training sangat pun. Tapi alhamdulillah menang jugalah. Menang dengan budak Abang Bai. Alhamdulillah. Masa tu apa jadi kan ustaz tu. Okey. Yes. Masa tu itulah hari pertama saya kenal Abang Ki dan juga Abang Bai. Oh. Dan daripada situ saya teruskanlah perjalanan saya sebagai boxer tanpa hentilah. Jadi setakat sekarang saya dah ada lebih kurang 20 fight. Saya ingat 20 fight dalam 3 tahun kot saya rasa. Jadi masa 3 tahun. Start tu umur berapa? Saya start lambat. Untuk siapa-siapa yang dah tua jangan risau. Saya pun start masa dah tua. Saya start umur 31.
Saya 31. Saya start pada umur 31 tahun 2021. Baru 2 tahun lepas lah. 2 tahun 3 tahun lepas lah. Jadi semenjak daripada tu saya dah banyak jugalah lawan. Okay. Menang saya ingat 12 kali ke 11 kali. Kalah 8 ke 9 lah. Okay lah. Tahun pertama saya lawan 2 kali. Dua-dua kat event Abang Maki. Event tahun pertama saya menang. Okay, first fight. And then second fight saya kalah. Tercabut bahu. Abang ingat itu? Saya tercabut bahu. Tengah-tengah lawan first round pam tercabut. Alamak. Jadi lepas tu saya betulkan balik bahu saya. Take off dalam 8 bulan ke 9 bulan. 8 bulan jugalah. So tahun kedua saya lawan 4 kali. Lebih kurang 4 kali. 4 kali. Itu pun menang sekali je kot. Kalah 3 kali. Tapi saya tak give up lah. Tak give up lah. Masih teruskan lagi perjalanan lah. Tahun lepas paling banyak saya lawan. Tahun lepas 2023 saya lawan 13 kali. Jadi hampir setiap bulan lah. Kadang-kadang ada sebulan yang saya lawan dekat 2 kali, 3 kali. Cuma bagi saya tinju ni bukan sekadar untuk belasah orang. Dia satu sports, tapi dia ada dia punya sains dia sendiri. Makin banyak kita training, makin banyak kita belajar, makin banyak kita lawan, makin banyak skill ataupun permainan otak, permainan teknik yang kita pelajari lah. Jadi saya sendiri seorang trainer daripada sudut career saya lah. Macam saya pernah cerita kat Bangki, cerita kat Faiz, saya juga trainer untuk marketing. Saya suka coach orang, saya suka ajar orang tentang macam nak buat tu. Dan bila saya masuk boxing ni, saya suka untuk tengok diri saya grow. As a fighter, satu persatu, dan dia punya tahap kepantasan grow tu saya rasa memang agak pantas. Especially tahun lepas lah. Sebab the more we fight, the more kita dapat dia punya fight instinct tu. Yes. Itu sebenarnya sedikit lah tentang pengalaman saya. More juga kita learn. Yes. Cuma kita tak nak dapat brain damage ataupun concussion. So pada saya yang paling penting defense, dan kita kena survive lah setiap kali fight tu. Kita tak nak masuk membuta tuli. Yelah. Lepas tu kita pula yang tercedera, tak boleh nak kerja, tak boleh nak buat itu ini. Maksudnya make sure prepare lah. Make sure prepare. Jangan hanya nak masuk ikut shot sendiri je, tak boleh. Saya pun kalau boleh yang menyertai F3 tu biarlah prepare. Tenaga zahir dan batinnya. Jangan ikut suka nak masuk kena shot sendiri, nak try lah apa benda lah. Try tu boleh lah try, tapi prepare lah. Sebab ini bukan main badminton. Kita boleh pakai baju, start kerja kita, terus gerak. Jangan ada mindset tu lah bila nak masuk F3 ni. Satu lagi pesanan pada fighter-fighter yang menyertai, kalau dah dapat opponent, janganlah last minute pull out ke apa. It's not me. Abang Ki tak rugi mana. Betul. Tapi you dah melukai hati fighter lawan you. Sebab dia orang dah prepare untuk fight. Dia orang dah nampak muka you untuk dia tumbuknya, dia samalah you pun. Tapi the thing is, tiba-tiba you tak jadi. For me as a organizer, nak cari ganti, ya Allah. Sekarang ni kita tak ada bersama Alex, kita tak ada semua bersama Monzair yang sering membantu untuk mencari ganti semua tu kan. Dan dia orang tahulah headache dia orang ni, bila dia orang dah prepare, dia dah match, kadang-kadang tak tidur malam, di mana siang hari dia bekerja, malam dia matching kamu, tiba-tiba kamu buat hal pull out lah semua. So bila kamu dah dapat regu atau bila kamu dah tahu kamu akan masuk bertanding, jaga-jaga. Masa training pun jaga-jaga. Don't overdo. Nanti injured, lepas tu kita kena pull out. Itu bukan sengaja, tapi menyusahkan lah, menyusahkan lawan you. Menyusahkan kami tak seberapa. Lepas tu yuran. Kalau dah daftar tu bayarlah terus yuran. Senang. At least bila yuran yang kamu bayar tu, nak cari ganti kamu, orang tu bukan nak masuk pun. Tapi bila dia diminta masuk, takkan saya cakap, okay, you pay the yuran. Macam tu. Tak boleh lah. Kan? So, duit yang kamu bayar tu lah yang kita ganti. Harap faham ya, adik-adik, abang-abang, fighter-fighter sekalian. Okay, macam tadi Syamil dia cakap kan, Syamil pun sendiri start dalam umur 30 lebih kan. Kadang-kadang orang kata benda tu, kira usia ni bukan jadi penghalang lah untuk kita nak ceburi minat kita dalam. Kita ada fighter umur berapa? 50 itu. Lebih. 64.
I see. 64 Okay, so kita dah nak dekat-dekat ujung-ujung akhir-akhir dah ni. Kita nak tanya harapan lah tentang event boxing ke event freestyle ni dekat Malaysia ni. Harapan ni. Harapan Abang Ki, semoga F3 akan terus berkembang. Kita sudah banyak menghadapi halangan-halangan yang mana dulunya cuma F3 dan 1-2 je. Sekarang ni program event semua dah dekat 20. Banyak. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa F3. F3 taklah besar, taklah kecil, tapi kami akan sentiasa kuat dengan adanya orang-orang kiri kanan kami seperti CFG, Abang Besi, Lekir, UB, Moifit, Kementerian Wilayah, KBS, DBKL yang sentiasa menyokong kita. InsyaAllah. Ya. So yang lain-lain pun harap-harap menyokong kita lah. InsyaAllah. Kami takkan tipu, kami takkan ada game yang campur-campur atur game ke semua, tak ada. Kami tak menyebelahi mana-mana. Bila start je game, di situ keadilan berlaku. Kita tak masuk sebab siapa-siapa nak menangkan siapa-siapa, tak ada. Don't worry. Sekiranya ada lah benda tu, bagi tahu saya akan tindakan. Saya akui apa Abang Ki cakap tu. Dekat F3 ni tak ada lagi lah saya dengar macam kena rompak ke ataupun tak adil ke, tak fair side-side tu. Saya sebagai fighter sendiri, saya tak ada dengar-dengar di kalangan fighter berkata benda ni dekat F3 lah. Tapi saya tak tahulah kalau ada fighter-fighter lain cakap tu. Tapi setakat di telinga saya tak ada. Ada, tapi ada benda tu. Cuma alasan yang jawapan yang diberi oleh pengadil-pengadil kita tu menasabah lah. Boleh counter balik. Sebab macam Abang Bai cakap tadi lah, di sudut-sudut yang dia orang nampak, dia orang sudut nampak dia. Yang sebelah lain blank side. So macam mana orang yang tak nampak boleh mengatakan benda tu ada? Ya, betul. So setiap penjuru ni memang akan ada dia punya So kena terimalah keputusan pengadil tu. Okay. So macam Syamil dia kata-kata harapan lah untuk Harapan saya harap industri F3 ni dapat keep it up, berterusan. Sebab saya tengok makin lama makin ramai jugalah orang and setting-setting kat F3 tu, bila kita tengok contoh macam tengok video ni kan, ini antara one of the best lah dekat Malaysia. Dan benda ni akan jadikan fighter tu sendiri lagi ke hadapan. Bila you dapat exposure, you dapat setting, even match setting dekat F3 pun, saya sendiri sebagai fighter selalu saya akan dapat orang yang lebih kurang sama level. Jarang saya akan dapat orang yang low level dan sebagainya. Jadi F3 ni satu cabaran yang mana akan growkan kita as a fighter lah pada pendapat saya sebagai boxer. Okay. Jadi harapan saya F3 ni dapat terus menerus dan harap lebih maju dan lagi ramai orang datang, exposure kepada fighter. Saya harap lebih banyak fighter yang akan join. Macam Abang kita kan, especially dari sudut boxing lah. Mungkin kita dapat grow dengan F3 ni sendiri. Yelah, kadang-kadang budak-budak muda yang umur 20 lebih ni pun, dia orang ni berminat nak main benda-benda macam ni kan. Dia orang berminat. Cuma dia orang ni tak tahu tentang exposure-nya ada benda-benda macam ni. Dia tak tahu kat mana dia nak join. Ya, dan platform sebagainya. semua dia tak tahu. Kedepan hari mungkin kita akan ada fighter F3 untuk berlawan nanti. Dan satu lagi saya nak tambah, F3 ni sendiri, sebab dia dah lama dekat Malaysia ni sendiri. Jadi exposure yang you guys dapat bila join F3 ni bukan sekadar dalam Malaysia tau. Ya. Orang Indonesia, orang Singapura, orang sekitar ni pun akan mula kenal you punya nama. Akan mula nampak, oi, ni fighter Malaysia ni not bad. Kalau dapat dia ni best dan sebagainya. So you akan bawa nama you untuk pergi lebih luas lagi pada pendapat saya lah. Itu harapan saya. Okay. Daripada penganjuran-penganjuran yang lepas semenjak daripada 2013 sehingga sekarang, sudah ramai atlet-atlet yang berbisa yang dah meraih nama di negara-negara antarabangsa. Contoh-contohnya tak payahlah saya sebut sebab ada mungkin jadi kesalahan. Okay. So tak apa, dia akan merasakan kemegahan dia bermula, tapaknya di mana, semua tu dia sendiri yang tahu. Sekarang ni untuk masa kehadapan, saya sendiri akan memilih diorang ini untuk saya tawarkan bertanding di luar negara dengan adanya sanction-sanction induk-induk yang besar, yang mereka ni akan ambil fighter-fighter ni as a pro fight yang boleh menjana keuangan yang agak tinggi.
So be prepared you guys. Ceburilah F3.